أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kami memohon ampun dari segala dosa. Kami memohon ampun dari Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Kau saksikan ya Allah, Kau sedang memandang, Kau sedang menggenggam, Kami sedang membuka pintu hati ya Allah. Sebagaimana pintu langit dibuka idza jaa Ramadan wa futihat abwabus sama. Sebagaimana pintu syurga dan pintu langit dibuka seluas-luasnya ya Allah. Maka kami serah diri padamu ya Allah. Pintu jiwa, pintu dada, pintu hati kami dibuka seluas-luasnya ya Allah. Agar kami diisi dengan bekalan, dengan santapan, dengan makanan jiwa yang sangat kami perlukan. Sebagaimana sabda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tataharrukul ajsad illa biidznil arwah. Takkan mampu tangan menggenggam Al-Quran, takkan mampu kaki melangkah menuju ke masjid, takkan mampu dahi sujud ke atas sejadah, takkan mampu telinga mendengar tanpa dengan keizinan ruh yang kuat dan mantap. Maka ya Allah, kami serah diri padamu agar ruh kami diisi kuat, mantap, hebat, dahsyat, agar setiap rakaat kami berbekas menuju ke hari akhirat. Alhamdulillah. Tuan pengerusi yang saya muliakan, Tuan Imam Salam Alaihi Muhammad, Timbalan Pengerusi, Jawatan Kuasa Pimpinan Pengurusan dan Pentadbiran Frontliners Barisan Harapan Masjid Salam Alaihi Muhammad, penyusun, penggerak, pengatur, penjaga, pemelihara, penyusun rumah Allah ini, jadual dan pencinta masjid, selagi mana berdiri dan tertegak setiap tiang masjid ini, maka tertegaklah pahala kita menuju ke syurga. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah yang saya muliakan, anak-anak yang mewarisi taqwa. Ayuhan nas ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sebagai kesinambungan daripada khutbah yang telah dibacakan oleh Tuan Khatib sebentar tadi, tuan-tuan, tiada kata seindah bahasa, tiada rasa yang lebih utama melainkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ada dua makhluk
yang paling rindu pada Ramadan, mengatasi kerinduan kita pada Ramadan? Makhluk yang pertama namanya malaikat. Sebab bila datangnya Ramadan, maka ramailah manusia di rumah Allah. Malaikat rindu, ya Allah, ramainya manusia. Rindu, aku rindu untuk menyaksikan. Dan aku rindu untuk menantikan kehadiran umat Rasulullah. Mengunjungi dan mengerumuni setiap inci ruang bumi masjid. Maka makhluk pertama yang paling rindu kepada Ramadan adalah malaikat. Rindu nak tengok muka kita. Rindu nak tengok dahi kita sujud. Dan rindu untuk menyaksikan air mata. Sebab bulan lain mungkin hati kita keras untuk menitiskan air mata. Mungkin bulan ini, bulan yang paling lembut. Bulan yang paling halus untuk disuntik dan dijentik. Sehingga air mata mungkin berbekas mengalir. Setiap titis demi titis akan menjadi saksi di yaumul mahsyar nanti. Yang kedua, makhluk ataupun orang. Tadi makhluk malaikat. Yang kedua, tuan-tuan, orang. Tadi kategori malaikat. Yang kedua, makhluk kategori orang yang merindui akan Ramadan ni, tuan-tuan. Kalau saya bagi teka-teki, tuan-tuan dah jawab. Siapa orang yang paling rindu Ramadan? Kalau tuan-tuan jawab saya dan kita, betul, tapi ada lagi yang lebih rindu. Jawapannya, orang yang berada di sebelah kanan, tuan-tuan. Di mana? Dan mereka sudah tidak bergerak lagi. Mereka adalah jenazah. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sedang mendengar tazkirah dan khutbah. Ya Allah, kami sedang menyaksikan lautan. Kami sedang menyaksikan umat-umat kulim keladi ni. Ya Allah, mereka mai sujud. Ya Allah, Ramadan dah sampai. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kami nak mai, kami nak tarawih juga. Kami rindu. Tapi sayang, dunia hanya menjadi sebuah cerita. Kerana kami sudah berada di barzakh yang sedang menjadi nyata. Kita berada di alam dunia, barzakh itu hanya cerita. Ketika mereka, sahabat adik-beradik kita yang sudah pergi mendahului, berada di barzakh yang sedang nyata. Dunia ini hanya cerita-cerita yang diviral dan ditularkan. Tuan-tuan, maka kita tak mampu menandingi dan mengatasi kerinduan jenazah dan mayat yang duduk di kubur. Kalau boleh bagi sesaat, ya Allah, kami nak patah balik, boleh tak? 1 saat jadilah. Kalau tak boleh 23 rakaat pun 11 rakaat pun jadi. Kalau tak boleh 11 rakaat, 2 rakaat pun tak boleh, Allah kata. Sebab everything was too late. Dunia ni bukan untuk hampa, hampa dah bergelar jenazah. Dunia ni untuk kita bakal bergelar jenazah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sallallahu alaihi Muhammad, muslimin, mukminin dan mukminat, mukminin dan muslimin. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan yang saya muliakan, antara benda, antara perkara yang dibuka seluas-luasnya, selain daripada pintu langit yang khatib bacakan tadi, hadis sahih sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, yang sering kali kita dengar, pintu langit, pintu syurga, pintu kebaikan, pintu rahmah, pintu keampunan, pintu ganjaran. Dan selainnya, tuan-tuan, adalah pintu hati kita. Sebab tu, masjid menyusun sallallahu alaihi Muhammad dengan tazkirah. Walaupun tazkirah dah biasa lah. Dengan tak cukup dengan kuliah subuh. Dulu tazkirah ni biasa kuliah subuh, kuliah maghrib kan. Bila semakin menuju akhir zaman ni, makin umat makin memerlukan santapan dan makanan jiwa. Daripada kuliah subuh tak cukup subuh, zuhur. Tak cukup kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah duha pula. Kuliah maghrib. Kuliah tazkirah tarawih. Tazkirah tengah malam. Forum 3 pagi. Apa lagi yang tak ada? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang tak cukup, yang kita dustakan. Maka tahniah kepada pihak masjid atas inisiatif yang tak jemu dan bosan, tak pernah kenal hati lelah untuk mengisi sallallahu alaihi Muhammad, pintu hati yang dibuka luas. Tuan-tuan, kalau dikaji dalam sistem anatomi dan tubuh badan manusia ni, kan, bagaimana Allah buat cipta manusia ni, dia ada 2 sifat yang berlawanan. Ini dibuktikan oleh pakar psikologi dan pakar anatomi kesihatan. Bila perut kosong, otak penuh. Bila perut penuh, otak kosong. Lepas ni, boleh buat teka-teki. Apakah itu? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ulang Bila perut penuh, otak kosong. Bila perut kosong, otak penuh. Maksudnya, ketika 11 bulan yang lalu, kita perut non-stop. Sallallahu alaihi wasallam. Andainya boleh dibelah dan dibedah perut
dan andainya perut itu mampu bersuara, dia akan minta kat tuannya, tuanku, aku bila aku nak rehat ni. Pukul 8 masuk pejabat makan, pukul 9 makan, 9.30, pukul 11, 12.30. Terus lena pun makan, apatah lagi tengah jaga, lagi makan. Perut, kalau mampu bersuara, dia akan menjerit. Bila masa, jadi tuan-tuan, organ yang paling seronok datang Ramadan adalah perut. Sebab dia boleh lena. Sebulan ni lena. Itu pun 13 jam kan. 13 jam 45 minit. Masuk 7.30 lagi. Dia penat balik kan. Muslimin, taqin, mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya nak kongsi? Bila perut kita kosong, Allah akan buat otak kita penuh. Maksudnya, otak ni akan cepat menangkap. Jadi otak ni dia akan menanggung bebanan storage yang lebih bila perut kita kosong. Sebab tu anak-anak Mahat Tafiz disunatkan depa menjadi satu kelaziman. Mahat Tafiz madrasah dibiasakan dengan mudir dan tok guru depa puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis sebab apa? Untuk memantap dan mendahsyatkan, melajukan pecutan hafalan. So bila puasa kadar hafazan akan lebih meningkat berbanding bulan ataupun berbanding hari yang dia tak puasa. Rupanya memang macam tu. Soalan Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, bila kita perut kenyang, perut penuh, dia mengaji tak masuk. Ustaz akan cakap pom, dia tak menangkap. Sebab ada yang blok, ada yang menghalang. Itu antara rahmat dan kenapa Allah buat Ramadan. Sebab dah tahu. Allah tahu kita ni dahaga, haus. Negatif dah ilmu kita. Sedangkan, idza matal insan, bila matinya anak Adam, terputus segala-galanya kecuali 3 perkara. Ila min turath, sadaqah jariyah, ilmun yantafa'u bih, waladun salih yad'u lah. 3 benda. Maka Allah buat 3 benda ni, dia ada dalam Ramadan ni. Benda hak confirm hak nak bawa. Benda yang confirm kita nak bawa bekal. Tuan-tuan, sedekah, ilmu, doa. Yang mungkin tak jumpa, yang ada pun kadang-kadang jarang dalam bulan lain. Sebulan ni dia 3 tu ada. Maka sebenarnya Ramadan Allah sedang menyelamatkan kita. Rescue. Ni bulan penyelamat, rescue man. Tanpa Ramadan tak tahulah kita mati dalam hina. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok pada sejarah sahabat dalam kitab Hayatus Sahabah, kita tak pernah dengar Nabi dan sahabat meninggal sebab penyakit macam kita kan. Zaman kita kan. Penyakit kita meninggal sebab apa? Sakit jantung, darah tinggi, 3 serangkai, kencing manis, kencing tilam, kencing orang. Kencing orang ni lagi bahaya lah kencing manis ni. Kencing manis ada ubat, kencing orang ni dia tak jumpa ubat ni, bahaya. Tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan? Zaman kita mati sebab tu, kebanyakan. 70% of disease are caused by the throat, stomach. 70% kematian umat kita disebabkan perut. Dan bila perut, kumpul makan. Dan kematian yang saya sebutkan tadi, dalam sejarah perang, daripada Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, sejarah perang Nabi, tak ada satu kes pun mati sebab tadi. Yang mati sebab apa? Mati sebab peluru, mati sebab pedang, tombak, darah, syahid. Kematian mereka mulia. Jadi sebenarnya, sekali lagi, once again, Allah sedang menyelamatkan kematian kita. Kod mati dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebut tentang mati ni, tuan-tuan ingat, bulan, saya rasa waktu lepas PKP dibuka tu, 2021 tu, Taman Selasih. Saya ada kuliah situ. Betul ya? Setelah saya 2021, ada seorang pakcik tu dia meninggal tempat ambil wuduk. Kan? Taman Selasih kan? Mungkin ada yang kenal. Taman Selasih kita, Kulim ni, tengah ambil wuduk meninggal. Maka ringkaskan cerita, orang pergi tanya lah, Balu ni lah, isteri Pak Long ni. Pak Long, tanya sikit boleh tak? Interview sikit. Boleh cerita sikit tak? Pak Long ni meninggal sebab ambil wuduk dan di masjid ni pasal apa ni? Pak Long hang lah, nak abang bagi Mak Long cerita ni. Dia kerja tak ada kerja lain. Nak pergi kebun ambil wuduk, naik motor ambil wuduk, nak pergi hantar cucu pergi sekolah ambil wuduk. Kerja batal semayang ambil wuduk. Ambil wuduk batal semayang. Ambil batal bersemayang ambil wuduk. Kerja dia ambil semayang. Rupanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dan dia mati tengah ambil wuduk. Sebab tu orang kata, the way of life.
The way of death is based on the way of life. Tu ayat rasmi orang kuliah. Kaedah kematian, kita boleh booking, tuan-tuan. Kita tak boleh booking dan menempuh cara hidup. Ya, tuan-tuan. Sebab hidup kita tak boleh booking sebab Allah dah lahirkan kita tak cukup bulan, lebih bulan. Kita tak boleh pilih benda tu. Betul tak? Sebab lahir kita, memang bayi, siapa boleh pilih? Allah dah takdirkan mati dalam perut 7 bulan. Cara hidup tak boleh ditentukan. Maksud saya, cara kita lahir ke dunia, kita tak boleh tentukan sendiri. Sebab dah memang macam tu lahir kita dalam perut mak. Lahir kita disambut oleh siapa, kita tak boleh tentukan. Tapi cara mati kita boleh tentukan. Dan kita boleh booking cara. Jarang orang buat tajuk forum dan ceramah, membooking. Paling boleh buat program ceramah. Membooking cara kematian. Booking, tempahan kaedah kematian. Maka Pakcik Taman Selasih tadi dah bagi tahu kat kita cara membooking sebab dia hidup dengan wuduk, maka Allah matikan dia dengan wuduk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka Ramadan ni dia nak bagi tahu kat kita apa? Saya nak kongsikan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada 2 benda yang paling besar dan dahsyat dalam Ramadan. Ataupun dalam sekolah kita sebut modul, kurikulum. Apa konten, apa modul, apa tarbiyah. Ramadan disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan mendidik. Dalam hadis yang lain riwayat At-Tabrani dia kata, "Atakum sayyidus syuhur faman haban bihi wa ahlan." Bila datangnya Ramadan, dia umpama penghulu, ketua darjah, ketua kelas, CEO, ketua kepada segala bulan. Sebab tu hanya bulan Ramadan yang disebut dalam Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh Tuan Imam sebentar tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhirul ayah. The only man was mentioned by Allah in the holy of Al-Quran, iaitu bulan Ramadan. Nak bagi tahu betapa mahalnya. Sebab tu, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, umat-umat daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa pernah minta pada Allah nak hidup balik, tapi dengan syarat nak jadi umat Muhammad. Sebab apa? Sebab kami tak ada Ramadan. Ramadan ni hanya untuk Muhammad, hanya untuk umat Muhammad, hanya untuk orang keladi kulit ni. Kami nak tak puas hati mana boleh. Kami nak juga. Istimewanya Ramadan, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita ada ni sebenarnya kita dicemburui oleh semua umat yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka nak beritahu bahawa Allah tak izinkan, Allah takdirkan hanya kita, hanya Ramadan bertemu pada bulan kita. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam bertemu pada umat kita. Ramadan tu ada tapi tak ada istimewa, tak ada kelebihan, tak ada keistimewaan. No specialties. Tarawih tak ada. Bukan sekat tarawih tak ada, more pun tak ada. Budak-budak sekolah ustaz, tarawih tak ada tak apa, tak jadi tak apa. More tu on sah. More tak on boleh left buruk, boleh bergaduh. Tarawih tak ada tak apa lagi. More tu tak boleh qada. Tarawih tak apa boleh qada. Oh tahu pula. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak beritahu bahawa istimewanya. Okey, tadi saya kata ada 2 benda yang ada dalam Ramadan yang tak ada pada bulan lain, yang saya dan tuan-tuan jadi orang lain. Apa maksud jadi orang lain? Tuan-tuan perasan tak dalam hidup kita ni, ada 2 benda yang boleh mengubah dan merubah kita. Waktu yang pertama, umrah dan haji. Bila kita pergi umrah, kita jadi orang lain. Kita tak terasa nak layan Netflix 3-4 jam. Kita tak terasa nak tengok scroll FB dan IG. Tak terasa nak buat benda lara. Sebab apa? Sebab ada benda yang perisai, junnah. Kita jadi orang, kita baik ni tak tahu nak habang lah, pergi umrah ni. Hari-hari Masjidil Haram, balik haram tepi masjid. Sat je lah, sat bermusim. Tapi tak apalah, kira pernah baik. Jadi baik sat walaupun 2 minggu. Poin saya tuan-tuan, kita jadi baik, jadi orang lain tu 360 darjah bila berada dalam umrah atau haji. Setuju tak tuan? Setuju tak? Hari-hari kita masjid. Sampai 2 jam sebelum, sejam tak masuk waktu, berjalan dah turun hotel, sengit lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sengit lah jalan. Lintas jalan. Ya haji, salih, haji. Sampai kena marah dengan polis tu. Ada maklum tu orang kuliah lah, saya bawa jemaah pergi umrah. Pak Long tu tak pergi semayang kat sini. Ya haji. La solehina, haji. Pak Long tu tak, haji apa umrah? Ya haji, umrah dia berlawan dengan polis tu.
Dia tak faham. Orang kata haji tu panggilan semua. Dia kata, dia ni bukan berhaji pun, ni aku buat umrah pun bukan berhaji. Dia buat tojek dengan polis tu kan. Baik tak kena halal. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau orang kita, Arab akan panggil haji. Tapi kalau orang belah-belah India, Pakistan, dia akan panggil baistaq. Ya baistaq. Rasta. Kalau kita, ya haji, ruh. Itu bahasa untuk orang Asia. Itu pun kena benda macam tu kena sebut kalau walaupun teknikal kan. Okey, sambung cerita dia tuan-tuan. Yang pertama, haji dan umrah boleh mengubah dan merubah kita. Jadi orang lain terus. Dia benda lara, benda dunia ni tak ada apa dah. Memang pi tu nak mati. Seolah-olah macam pi tak mau balik dah. Sebab tu orang kata umrah dan haji ni seperti nak mati. Yang kedua adalah Ramadan. Ramadan pun kita jadi orang yang macam tuan-tuan lah, macam kita. Dia punya baik tak tuan abang, ringan. Kalau umrah dan haji kita ringan nak bersedekah sabil. Maka Ramadan pun sama juga. Karihil mursalah. Sedekah kebaikan kita seperti lagi laju daripada angin. Angin tak dan sampai lagi. Sedekah kita lagi laju. Nak abang kata betapa ringan. Pasal apa ringan? Kenapa kita boleh jadi baik bulan Ramadan? Ini yang kita kena belah dan kita kena bedah siasat. Apa benda istimewa Ramadan? Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut dalam ayat yang Tok Imam baca juga. Iaitu ayat 183 yang turun pada bulan Sya'ban. As-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah kata, wahai orang-orang yang dalam hatinya ada cinta, ada iman, ada yakin, ada percaya, ada i'tiqad, ada akidah. Kutiba alaikumus siyam. Ma makna asyam? The meaning of asyam. Makna asyam adalah maksud imsak. Apa maksud imsak? Imsak tu ready untuk kamu tahan makan. Sebab subuh dah stop. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, pada siang hari, kita diajar, dididik, ditarbiyah, dipaksa. Untuk apa? Untuk tahan. Pada siang tuan-tuan, kita menahan. Hanya yang pertama tahan apa? Ulama kata ada 4 benda yang kalau kamu berjaya tahan ni, hampa jadi mulia. Tapi kalau kita terlebih 4 benda ni, kita akan jadi hina. Apakah itu? Yang pertama makan. Yang kedua lena. Yang ketiga rehat. Yang ketiga cakap. Sebab tu bila masuk Ramadan, 4 benda ni kita kurang. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Bila kita kurang, sebab tu dia ringan. Dunia kalau berat, akhirat ringan. Itu dia punya formula dia. Selama ni 11 bulan, kita berat. Tuan main lambat. Berat perut. Ada yang terasa ke? Tak terasa ha? Tentang lah Ustaz Slim, Ustaz kata perut kami berat no? Sampai hati Ustaz. Kami ingat ayat Ustaz tu. Jangan tuntut kat akhirat Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu bahawa sebab tu Allah buat as-siyam maksudnya menahan. 13 jam tahan dunia, tahan lena. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. 2 surah, 2 wahyu terawal selepas Al-Alaq. Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil. Apa maksud dia? Lena. Teguran dan juga teguran dan panggilan. Allah kata, wahai orang-orang yang tidur, wahai orang yang lena, wahai orang yang berselimut, wahai bangkit, orang Islam dia kena pijak, Islam kena sepak, Nabi hampa ni kena perli, Nabi hampa kena apa? Kena difitnah, Nabi hampa kena buat macam-macam. Sallallahu alaihi Muhammad dihina, Islam dihina ni, hampa nganga lagi, hampa lena lagi. Allah kata, kum, bangkit. Nak beritahu bahawa Allah suruh tinggal selimut, bangkit, tinggal mimpi, potong. Itu maksud dia Ramadan ni sebenarnya didikan Allah untuk meninggal selesa. Tinggal apa yang berselesa? Makan kan selesa kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita, tuan-tuan perasan tak? Bila kita buka puasa, dia akan jadi berat pada maghrib. Itulah kesan yang pertama kita nampak. Betul Ustaz. Bila perut berat, confirm maghrib lambat. Sallallahu alaihi wasallam. So seadanya, yang sedang-sedang makan sikit-sikit je. Muslimin dan muslimat rahimahullah, jangan sampai terkorban. Pahala 13 jam 45 minit kita tahan tu comel dah. Tiba-tiba maghrib ke 8 suku. Oh, habis. Bukan habis dia slack sikit lah. Dia stuck kat situ. Kita cantik dah, cemerlang dah. Markah siang. Markah malam tu negatif. Markah malam kita D atau E atau F. Oh, malu. Yang kes macam ni nak beli baju raya pun malu.
Sallallahu Alaihi Muhammad. Nak sambut raya tu macam aku ni, kita kenal diri kita kan, penilaian. Bila boleh buat pergi markah tu, kita tanda orang yang B ke atas layak beli baju raya. B ke atas, A plus pada tarawih, pada tahajud, pada siangnya, pada Quran. A plus ni 17 pasang tak apa beli. Beli tak apa, kita halal. Halal. Sebab apa? A plus. Jadi ayah-ayah bagi cabaran pada anak-anak. Ayah pun sama juga. Abang letak ponteng tarawih, ayah beli 15 pasang. Ini manifesto ayah. Oh dia. Anak-anak pun steady yang Muhammad. InsyaAllah. Yang Muhammad dalam rumah tangga dia tu kan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang menahan, kita di Malaysia ni, minit-minit terakhir sebelum saya tinggalkan tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita di Malaysia kurang lebih 13 jam setengah kan. Plus minus lah. Kalau kita tengok tuan-tuan, ada umat Islam yang di Murmansk, Rusia. Mereka puasa 21 jam 41 minit. Buka puasa subuh pada 1.22 pagi, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan buka puasa pada 11.33 malam. Tuan-tuan, 12 suku, 1 suku, 2 jam. 2 jam tu nak buka puasa, 2 jam tu nak lena, 2 jam tu nak gulung kot daun. Itu kena, tu wajib tu. Itu perisa tambahan kan. Tuan-tuan, dalam tempoh 2 jam, time tu lah nak lena, time tu nak subuh, time tu lah nak tarawih, time tu nak more, 2 jam. Orang Islam berada di Luleå, Sweden. Berpuasa 20 jam 40 minit. Lepas subuh 1.31 minit pagi. Maghrib buka puasa 9.50 minit malam. Kita nak habis tarawih dah. Yang berada di Fairbanks, Alaska. Puasa 19 jam 40 minit. Subuh mereka 3.10 dan buka puasa 11.3 minit malam. Yang berada di Oslo, Norway. Antara bandar yang paling cantik di dunia. 19 jam 6 minit. Subuh mereka 2.37 minit pagi. Buka puasa 9.46 minit malam. Yang berada di Iceland, antara yang paling lama, 21 jam 33 minit, 2.10 subuh, 11.37 minit malam maghrib ataupun waktu buka puasa. Tuan-tuan, jadi kita berada di kulim ni kira syukur dengan apa yang Allah bagi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak beritahu bahawa kesimpulan penutup saya, siang Allah bagi kita menahan as-siyam, Sallallahu Alaihi Muhammad, tahan keinginan dunia. Dan dunia yang tak perlu kamu bawa jumpa aku. Aku tak mau tahu hamba makan apa semua. Walaupun akan disoal. Tapi itu bukan bekalan. Yang kedua tuan-tuan, malam Allah kata, dia ada modul yang kedua, Al-Qiyam. Man qama Ramadan. Man sama Ramadan. Iman wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya, malam kita mendirikan. Siang hampa tahan, benda yang tak perlu bawa jumpa aku, dunia. Malam hampa tambah. Qiyam. Dirikan. Tambah benda yang perlu nak bawa jumpa aku. Apakah pertama? Yang pertama, kita diajar oleh Allah berlama-lama dalam masjid. 10.30, 11 baru balik. Yang kedua, berlebih-lebih dalam rakaat solat. Ini memang confirm benda yang bekai kita. Dan yang terakhir, kita dipasak dan diasak oleh Allah dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Berdiri 23 rakaat tu, Quran duk masuk. Tu imam baca, Quran masuk. Quran masuk, tu imam baca. Sebab apa? Sebab punya keledak hati sebelah bulan ni karat. Hanya Quran, hanya modul, hanya software Allah buat yang boleh mencerna, membersih, menjernih segala kotoran hati sebelah bulan yang melekat dalam jiwa kita insya-Allah. Jadi layaklah kita, hujung tu Nabi sebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duniamu ditahan, akhiratmu ditambah. Kedua-dua ni digabung, layaklah kamu sambut, kamu kembali Idul Fitri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kamu jadi orang yang ringan tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka itu modul yang dibuat oleh Allah Azza wa Jal, gabungan antara tahan dunia tambah akhirat. Menyebabkan tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita menjadi manusia baharu. Sebab tu tuan-tuan, pada malam raya, ini pun saya nak beri satu teguran pada diri saya dan diri kita tuan-tuan sebagai muhasabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan ni kan, dalam banyak-banyak amalan, Ramadan ni kan dia private. Apa maksud private? Sulit. Confidential. Rahsia. Sebab apa? Dalam banyak-banyak amalan lain nampak. Kita pun mungkin pernah terdengar tazkirah ni. Kita semayang. Kita tahu orang tu semayang sebab dia rokok sujud. Nampak pada fi'li, pada perbuatan. Kan? Quran, kita nampak, kita dengar, dia baca. Dengar alif, la, a, ba, ta, dengar. Kita nampak jelas. Perbuatan tu wujud. Sallallahu alaihi Muhammad.
Haji wa atimul hajj wal umrata lillah, nampak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nampak dia tawaf. Itu haji dan umrah. Sallallahu alaihi wasallam. Zakat nampak juga. Duit yang dikeluarkan, dia serah, dia salam, dia akad. Tinggal tuan-tuan puasa. Macam mana kita nak tahu kita puasa? Macam mana ayah-ayah boleh tahu anak tu puasa ke tak? Tak nampak. It's so private and confidential. Benda yang sangat rahsia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia macam ikhlas. Itulah Ramadan, puasa adalah amalan yang paling sulit, paling susah, paling rahsia, paling ikhlas, paling tersembunyi. Sebab kita tak tunjuk ke orang. Kita tak nak, aku puasa ni. Apa buktinya? Aku puasa lah. Aku lapar ni. Aku tak tahu hang lapar. Orang lain tak boleh rasa. Hanya kita, tuan-tuan. Sebab tu Allah kata, semua amalan, sallallahu alaihi wasallam, kembali pada kita. Kita semayang, pahala boleh kat kita. Kita haji, pahala boleh kat kita. Semua boleh kat kita. Tapi, wa ana ajzi bi, kecuali illa siyam. Allah kata, illa siyam, kecuali puasa. Amalan kita, puasa kita terus naik. Dia tak dapat pada kita. Dia terus naik. Wa ana ajzi bi, naik pada Allah. Hanya Allah yang akan bagi markah. Hari ni C minus. Hari ni D tambah. Hari ni B campur. Nilai tu dia hanya Allah yang pegang. Malaikat pun tak tahu. Hanya Allah yang akan bagi markah direct. Nak bagi tahu betapa istimewa dan spesialnya nilai puasa dan nilai Ramadan. So kita belajar dah tadi, as-siyam maksudnya menahan keinginan dan keselesaan dunia yang memberatkan, dan al-qiyam menambah kelajuan, tuan-tuan, dan bekalan yang perlu kamu bawa untuk menghadap Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita boleh kata Ramadan mengajar kita, sila perlahankan kelajuan anda pada keduniaan, sila tingkatkan pecutan anda untuk urusan pengakhiratan. 999 jenayah membawa pada. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kaitan Muslimin dan Muslimat saja nampak macam Lena orang kan. Muslimin, sebelum penutupnya daripada saya, Allahumma ala sayyidina Muhammad, saya nak kongsikan satu kisah yang ni penutup saya lah, penutup cerita tentang Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Dekat YouTube pun ada cerita ni. Cerita ni lama dah, tak silap saya dalam 4-5 tahun dah. Ada berlaku seorang anak muda dalam usia 11 atau 12 tahun. Namanya Omar, tak silap saya. Dia ni, anak lelaki ni, sallallahu alaihi Muhammad, 11 tahun ni dia OKU, kelainan upaya. Buta lah. Tak nampak. Satu hari tu ayah dia ni buka Quran, sallallahu alaihi Muhammad, dan dia terpesona dengan bacaan Quran Qori di Mesir. Cerita ni di Mesir, tuan-tuan. Daripada situlah dia mula mencintai dan jatuh cinta pada ilmu Quran. Sedangkan dia buta. Dia pun minta ayah dia cari seorang tok guru sallallahu alaihi Muhammad untuk dia belajar Al-Quran, bertaranum dalam keadaan buta. Tuan-tuan yang saya muliakan, ringkaskan cerita, ayah dia ni Allah izin jumpa dengan seorang tok guru 45 minit. 45 minit sallallahu alaihi Muhammad naik motor setiap hari pergi jumpa tok guru, berguru, talaqi, musyafahah. 45 minit, 45 minit, pergi 45 minit, balik 45 minit. Setiap hari. Tuan-tuan, izin Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan buta, anak-anak dan adik-adik. 11 tahun buta, baru start belajar Quran, bukan Quran biasa, bukan hanya mengaji biasa, tapi bertaranum dan juga hafizul Quran. Dalam tempoh tak sampai setahun, misalnya Allah Muhammad, pelajar Umar ni telah berjaya mengkhatam dan menghafaz Al-Quran 30 juzuk dalam keadaan buta. Okey. Dah habis, budak ni viral sekejap waktu tu. Tak salah saya 2015, 2016. Sekitar Mesir. Sehinggalah tuan-tuan namanya menjadi masyhur dan ditemubual oleh rancangan TV Al Jazeera secara langsung di studio set TV sallallahu alaihi Muhammad. Maka ditanyalah khususnya, macam adik, kaif hal ya akhi ya walad? Alhamdulillah. Ahsanta anta jamil fil Quran, lughatul arabiyyah, lughatul Quran sallallahu alaihi Muhammad. Maka akhirnya dia kata alhamdulillah, kullu ni'matin famin Allah. Semua daripada Allah. Dia jawab Allah dia tak ada sebut diri dia, semua Allah. Maka dia mulakan tanya macam mana adik ni mencintai dan juga belajar Quran. Dia sebut itulah, macam saya sebut tadi. Saya dengar ayah dia pasang Quran, saya jatuh hati. Lepas tu saya minta ayah saya cari tok guru. Alhamdulillah Allah izin 45 minit duk pi ulang alik.
selesailah Quran. Sehinggalah tuan-tuan, tengah-tengah live ni, ada seorang doktor telefon, doktor perubatan, doktor mata. Dia telefon, mungkin dia tersentuh lah kot tengok budak ni di TV, maka dia buat pengumuman live bahawa dia nak taja sponsor sepenuhnya untuk pembedahan, operasi pembedahan budak ni, Sallallahu Muhammad, agar kembali sempurna. Tengah live ni. Semua orang pakat seronok, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, adik ni akan kembali normal, kembali tengok dunia kan. Tiba-tiba budak ni senyap. Mak ayahnya seronok, teriak lah ni. Sallallahu Muhammad, akhirnya dia tanya, ma yabki ya akhi. Kenapa dia tiba-tiba menitis air matanya? Ingatkan dia terharu kan. Maka akhirnya dia kata, Sallallahu Muhammad, ya asif jiddan. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat terima tawaran doktor untuk rawatan pembedahan. Bukan saya tak mau, saya rais, terima kasih sangat-sangat. Saya akan sebut nama doktor di padang mahsyar nanti sebab dah usaha niat nak bantu saya. Cuma saya tak dapat terima. Mak ayah dia dengar, wartawan tu pun dengar, host TV tu pun terkejut. Pasal pun ni orang semua nak sempurna. Orang semua nak kembali normal kan. Adik ni tak pernah nampak dunia, tak mau tengok ke muka ayah, tak mau tengok ke muka dunia, tak mau tengok ke kawan-kawan semua kan. Dia kata, dia geleng kepala. Sallallahu Muhammad. Bila jawab macam tu, limada ya akhi, limada wayal, kenapa? Pasal apa tak mau ni? Dia kata apa? Ketika gelap duniaku, aku begitu terang cahaya aku dengan Al-Quran. Ketika aku tidak mengenal dunia, ketika aku gelap pada dunia, aku diikat dan dipegang, aku sangat dekat dan rapat dengan Al-Quran. Aku sangat khawatir dan aku takut ketika aku celik dan aku terpersona dengan dunia, aku akan menyebabkan hubungan dengan kekasihku yang bernama Al-Quran akan makin jauh, sehingga kan aku rapat pada dunia, aku takut aku akan meninggalkan kekasihku yang telah menerangi hidupku. Biar cacat fizikal agar sempurna spiritual. Tuan-tuan, jawapan budak tu bagi, teriak habis semua orang dalam studio tu. Orang yang sudah sampai zuk, dia punya ghaibah, hatinya sudah takarub dengan Allah ni, dia nampak dunia ni tak ada apa dah. Orang nampak nak dunia kan, nak tengok, nak main game. Budak-budak kan, Sallallahu Muhammad. Tapi dia kata, aku takut kalau dunia itu cerah bagiku, gelap akhiratku. Gelap Al-Quranku. Biarlah aku cerah, aku gelap dunia pun tak apa. Aku tak nampak dunia, biarlah aku buta selama-lamanya. Yang penting aku celik pada akhirat dan Al-Quranku. Tuan-tuan, apa pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil? Sallallahu Muhammad, orang kalau dalam hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang dalam hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang dalam hatinya ada cinta, 23 rakaat mungkin terasa seperti 2 rakaat. Itunya poin yang saya nak kongsikan. Jadi kita nilai kita pada Ramadan ni di mana? Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah yang saya muliakan, insya-Allah, apa yang saya kongsikan mudah-mudahan boleh menjentik dan menyuntik hati saya yang berkata-kata dan telinga tuan-tuan yang mendengar. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan bukan yang pertama yang terakhir, tetapi Ramadan yang terbaik yang pernah tercatat dalam rekod sepanjang kita hidup. Dan kita akan jawab esok. Boleh cerita kat adik-adik kita yang sudah pun bergelar jenazah. Sallallahu Muhammad, ya Allah, kebaikan kami ni, kami hadiahkan juga pahala. Sebab mereka tak dapat pahala. Mereka tak boleh dah. So kita niat pahala untuk mereka juga, tumpang juga di syafaat di akhirat nanti, insyaAllah. Ya tuan-tuan, sekadar itu, terima kasih banyak pihak masjid. Mohon maaf andainya ada kekurangan, kecacatan, senda gurau yang tak kena di mana-mana. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diangkat Allah Azza wa Jalla selayak dan setingginya dengan bihormatil Quran wa Ramadan, dengan ketinggian dan kehormatan Al-Quran dan Ramadan. Allahumma akrimna bi karamatil Quran wa Ramadan. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran dan Ramadan. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله كريم. سلام. استغفر.